والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini insyaallah kita akan meneruskan lagi perbincangan mengenai dengan kitab Sirah An-Nabawiyah, dan insyaallah pada malam ini kita meneruskan lagi perbincangan yaitu mengenai dengan khutbah baginda Rasulullah SAW, yaitu baginda berkhutbah di dalam mengerjakan haji yang terakhir bagi baginda Rasulullah SAW. Kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya di akhir khutbah baginda Rasulullah SAW, baginda membayangkan bahawa tanggungjawab dakwah dan tabligh ini yang ditugaskan kepada baginda sudah pun sempurna diselesaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Lantaran Islam sudah pun tersebar, kesesatan jahiliyah dan syirik sudah pun dimusnahkan, serta hukum-hukum syariah ilahiyah sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Lebih kurang ada 13 tahun di Mekah, ke 10 tahun di Madinah. Dengan berakhirnya ataupun dengan lengkapnya seruan baginda Rasulullah SAW ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan satu surah dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma, maka pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah aku lengkapkan kepada kamu nikmatku, dan telah aku redai bahwa Islam itu menjadi agama bagi kamu. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu menyatakan bahawa selesainya tugas baginda Rasulullah SAW untuk menjalankan tugas dakwah dan tabligh. Di samping itu baginda ingin menenangkan hatinya dengan umatnya yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Ketika mereka ditanya, maka disusulinya di belakang wasiatnya itu dengan laungan, kamu akan ditanya mengenai daku di hari kiamat kelak. Maka apakah yang akan kamu jawab? Maknanya Nabi SAW memberitahu kepada umatnya di dalam khutbahnya yang wida ini, khutbah yang terakhir ini, dia kata bahawa kamu akan ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang Muhammad buat untuk kamu. Adakah Muhammad ini telah menyampaikan seruannya kepada kamu? Ataupun adakah Muhammad ini telah menyampaikan dakwanya dan tablighnya kepada kamu? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari kiamat, apa yang kamu nak jawab bila Allah Ta'ala tanya kamu? Bergemuruhlah suara yang begitu banyak dari peserta perhimpunan itu melaung, kami menjadi saksi bahawa engkau telah menyampaikan. Semua yang datang berpuluh ribu itu telah memberitahu bahawa kami adalah menjadi saksi bahawa kamu wahai Muhammad telah menyampaikan, telah engkau tunaikan dan telah engkau nasihatkan kami tentang apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kamu untuk disampaikan kepada kami. Maka di saat itu barulah merasa tenang baginda Rasulullah SAW. Baginda ingin memastikan bahawa kesaksian itu akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat ini barulah
Al-Habibul A'zam sallallahu alaihi wasallam merasa tenang, bersinar cahaya tenang dan dengan redha dari dua matanya. Sebenarnya ini merupakan satu daripada tanda-tanda bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah tidak lama lagi hidup di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak lama lagi untuk meninggalkan umatnya. Jadi lantas baginda mengadakan baginda dengan dua matanya yang berseri-seri dan ketenangan ke arah langit. Bersama jari telunjuknya menunjukkan langit. Kemudian baginda kepada manusia ramai itu baginda berkata, "Wahai Allah, saksikanlah. Wahai Allah, saksikanlah. Wahai Allah, saksikanlah. Alangkah bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masa belianya dan seluruh umurnya yang dihabiskan pada jalan menyebarkan syariah Rabbul Jalal." Maknanya baginda Rasulullah SAW ini memberitahu kepada Allah Ta'ala bagaimana bahagianya dan tenangnya baginda daripada mula dia muda lagi sehinggalah mereka pada hari ini, kata baginda, dia telah menghabiskan seluruh umurnya untuk menyebarkan seruan syariat Rabbul Jalal. Di saat baginda melihat lantas nampak buah dan hasil penat lelahnya yang telah disumbangkan sepanjang umurnya, suara gemuruh menuturkan kalimat tauhidullah, la ilaha illallah. Ratusan ribu dahi bersama kepala tunduk sujud kepada agama Allah. Bersama-sama hati yang dengan degupan jantungnya berdegup kerana cintakan kepada Allah. Alangkah bahagianya kekasih Allah itu di saat mengenang kembali apa yang ditempuhinya dari haus dahaga di tengah padang pasir yang panas dalam perjalanan merentas padang pasir yang sungguh pahitnya dulu demi menegakkan iman di atas bumi Allah. Ini saja kau wahai Muhammad, orang-orang yang mengikuti kamu, kalau benar agama ini adalah agama yang kau bawa ini agama yang hebat, tentulah dia akan diikuti oleh orang yang hebat-hebat. Tapi sekarang ini wahai Muhammad, agama yang kau bawa ini hanya diikuti oleh orang-orang yang lemah, oleh orang-orang yang miskin, oleh orang-orang yang digelarkan hamba-hamba abdi pada ketika itu. Tetapi ingatlah bahawa bagaimana baginda Rasulullah SAW telah memohon pada Allah SWT, hidupkanlah aku di akhirat ini nanti bersama-sama dengan orang-orang yang miskin dan fakir. Nabi memohon pada Allah SWT kerana di kalangan sahabatnya antaranya yang miskin-miskin ini akan bertemu dengannya di hari akhirat nanti. Jadi begitu peritnya dengan menggunakan semua tenaga wang ringgit memperjuangkan Islam, sehinggalah pada hari ini Nabi amat bergembira kerana ratusan ribu mereka ini sudah berada di padang Arafah pada ketika itu, yang telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berbahagialah engkau wahai junjungan kami, Allah memberkati setiap degupan jantungmu yang memujinya. Demi Allah, bukanlah kesaksian dari mereka yang beratus ribu orang di sekeliling engkau itu saja wahai junjungan, malah kesaksian itu adalah kesaksian muslimin semua generasi, semua zaman dan semua masa, sehinggalah sampai kepada kita pada hari ini. Ini adalah merupakan hasil perjuangan as-sabiqunal awwalun, golongan awal yang bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi, dia telah bersumpah dengan nama Allah, Wallahi la tasubbu ashabi. Nabi kata, demi Allah, jangan siapa pun yang menghina, dan siapa pun yang merendah-rendahkan, menghina para sahabatku. Maknanya generasi awal ini tidak Nabi tidak mau mereka ini dihina-hina, mereka ini telah dicaci, kerana Nabi kata mereka ini adalah bersama aku dalam memperjuangkan agama Allah, sehinggalah sampai kepada kita pada hari ini. Jadi tanggungjawab Nabi ini telah mula selesai. Malah kesaksian ini adalah kesaksian muslimin di semua generasi, semua zaman dan semua masa.
selagi bumi dan penghuni-penghuninya diwariskan oleh Allah Ta'ala, tetap mengiklankan dengan bahasa lidah, dengan bahasa tanpa suara, kami tetap bersaksi wahai Rasulullah bahawa engkau telah menyampaikan. Sampailah pada hari ini kita telah bersaksikan bahawa Allah telah mengutuskan Nabi-Nya Muhammad SAW, dan kepada kita sekarang ini kita juga memberitahu kepada orang lain. Kita juga memberikan kesaksian bahawa Nabi telah menyampaikan ajaran Allah SWT kepada kita. Maka Allah telah memberikan ganjaran kepada engkau bagi pihak kami sebaik-baik ganjaran selayak seorang Nabi terhadap umatnya. Sebab itulah Nabi itu disebutkan sebagai khataman nabiyyin wal mursalin. Nabi Muhammad ini telah dilantik oleh Allah dan menjadi khataman nabiyyin, Nabi yang terakhir. Tanggungjawab dakwah sudah pun berpindah ke atas pundak kami. Bila saja Nabi sudah wafat, siapa lagi yang meneruskannya? Ialah para pewarisnya. Siapakah pewaris Nabi itu? Adalah kita, orang-orang yang mengetahui orang yang disampaikan kepada kita. Jadi, namun kiranya kami masih jauh ketinggalan dalam melaksanakan tuntutan dakwah, maka kecewalah kami untuk menemuimu di hari akhirat nanti. Kami menanggung beban dosa kerana lalai dan cuai terhadap dakwah yang dipertanggungjawabkan kepada kami, dan kerana kami terpengaruh dengan keindahan palsu kehidupan di dunia ini. Pada hal ini, di hari akhirat kelak para sahabatmu berada di sampingmu dengan kesan-kesan darah syahid di tangan, di badan-badan mereka. Kita masih lagi ingat bagaimana berlakunya peristiwa banjir di bumi Uhud, di mana di situ terletaknya tempat-tempat kuburan para syuhada di Uhud pada ketika itu. Hamzah bin Abdul Muttalib juga ada di situ. Kemudian ada lagi Abdullah bin Jahsy juga ada di situ. Mus'ab bin Umair juga ada, wafat syahid di bumi Uhud. Bila saja berlakunya banjir besar, kerana mereka dulu tidak ditanam macam kita, tuan-tuan. Kita sekarang kalau ditanam macam 7 kaki ke dalam, dia punya dalamnya, kita punya kubur. Tapi zaman itu tidak begitu tinggi, tidak begitu dalam, sehinggalah bila berlakunya beberapa puluh tahun yang lalu Uhud ini dilanda banjir, maka timbullah jenazah-jenazah syuhada Uhud pada ketika itu. Dan ketika itu di mana mereka diletakkan kembali? Maka dipanggillah ulama-ulama seluruh dunia. Bagaimana mereka mengenal? Kita pun tidak pernah nampak macam mana rupa Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita tidak pernah menampak bagaimana Abdullah bin Jahsy. Kita tidak nampak bagaimanakah Mus'ab bin Umair. Kerana itu kalau kita pergi Uhud, sunnah kita memberikan salam kepada 3 orang manusia syahid ini. Teringatlah oleh para ulama dunia, ulama sirah, bahawa Abdullah bin Jahsy pernah bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku mau berjumpa dengan musuh yang paling kuat, walaupun telinga aku terputus, walaupun hidungku telah terputus. Maka untuk bagaimana untuk mengetahui dia? Maka pada ketika itu, bila saja jenazahnya timbul macam baru mati kemarin, tidak ada yang kurang, masih lagi dengan badan-badan mereka berlemuran dengan kesan-kesan darah, sehinggalah ke hari ini. Waktu hari ini sudah ditutup, tuan-tuan, dipagar. Kemudian barulah ulama memberikan fatwa bahawa jenazah yang mana telinganya sudah dipotong itu adalah Abdullah bin Jahsy. Dikuburkan satu liang lahat bersama dengan sahabat-sahabatnya Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Mus'ab bin Umair bagaimana wajahnya? Dia telah dikafankan dengan kainnya, bila ditarik ke atas di bawah nampak, kerana tidak cukup kain kafan. Kita tidak, tuan-tuan, 3 lapis kain kafan kita. Ada perempuan sampai 5 lapis kain kafan kita. Tapi Abdullah bin Jahsy, tapi Mus'ab bin Umair tidak cukup kain kafan dia.
Nah, maka Rasulullah SAW mengambillah satu pokok, daun pokok, diambil untuk menutup bahagian kakinya. Maka para ulama juga memfatwakan, siapa yang melihat sahabat ini, maka di Mus'ab bin Umair, maka dikembalikan, ditanam di tempat mereka bertiga itu. Bagaimana pula mengenali Hamzah bin Abdul Muttalib? Tuan-tuan, bukan kita tidak tahu bagaimana jantungnya telah dimakan, telah dikorek dan diambil oleh Hindun. Maka bila dilihat oleh para ulama zaman mutakhir ini adalah dia punya petanda, maka dilihatlah dia di dalam peperangan Uhud, di bukit Uhud itu, mereka melihat bahwa inilah dia Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena bagian perutnya ini sudah dibelah, diambil jantung dia, diambil hati dia di sini. Maka itulah yang berlaku para sahabat. Maka ini merupakan kesan daripada perjuangan yang telah mereka perjuangkan, sehingga dunia dan keduniaan mereka ketepikan demi kerana menolong dan mempertahankan dakwah dan syariat yang engkau bawa. Abdullah bin Jahsy ini adalah adik ipar kepada Rasulullah SAW, kerana Rasulullah telah berkahwin dengan Zainab bin Jahsy. Kalau kita tahu bagaimanakah ketika Abdullah bin Jahsy dia berhijrah daripada Makkah ke Madinah, dia telah meninggalkan begitu banyak hartanya di rumahnya di perkampungan Jahsy. Dia tinggalkan kerana Islam. Dan bila berlaku sahaja orang-orang Quraisy, iaitulah yang terdiri daripada Abu Jahal, Abu Lahab, mereka pergi ke perkampungan Jahsy. Mereka dapati bahawa bagaimana kampung ini macam padang jarak, padang terkukur, yang mana tidak ada hanya bisikan burung-burung saja yang ada. Semuanya macam orang yang berkabung, orang yang meninggal, tidak ada orang. Bila mereka masuk ke rumah Abdullah bin Jahsy, mereka dapati bahawa harta yang begitu banyak. Dengan perabotnya, kalau kita sekarang perabot jati ya tuan-tuan, pada kita itu perabot yang mahal-mahal, semuanya daripada Yaman. Sutra-sutra Yaman semua penuh di rumah Abdullah bin Jahsy. Lalu mereka mengolok-olokkan rumah Abdullah bin Jahsy, mereka pijak-pijak semuanya harta-harta yang ada itu. Ditinggalkan oleh Abdullah bin Jahsy semata-mata kerana Allah. Berhijrah ke Madinah. Bila berita itu sampailah kepada Abdullah bin Jahsy, lalu Abdullah bin Jahsy pun memohon pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah kau izinkan aku balik ke Mekah untuk aku perangi mereka yang telah mempersendak-sendakan harta bendaku di rumahku yang telah aku tinggalkan. Dia minta izin kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wahai Abdullah, apakah yang kau mahukan kekayaan di dunia, ataupun Allah Ta'ala akan gantikan apa yang kau tinggalkan di Mekah ini di akhirat kelak? Itu saja Rasulullah bagi. Lalu Rasulullah kata kepada Abdullah bin Jahsy, aku beri kau pilihan. Kalau kau mahukan hartamu dunia, sila baliklah, selamatkan hartamu. Tetapi kalau kau mahukan hartamu digantikan di akhirat, maka Allah Ta'ala akan gantikan dan harta itu tidak akan ada apa-apa. Habis, biarlah. Apa jawaban Abdullah bin Jahsy? Wahai Rasulullah, aku mahukan Allah Ta'ala redha dengan aku dan digantikan hartaku itu di akhirat nanti. Itu para sahabat tuan-tuan. Begitu juga Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah merupakan anak orang paling kaya di Mekah. Dan bapa dia adalah merupakan pemuka Quraisy yang kaya raya. Dan dia adalah merupakan antara jejaka paling tampan di Mekah. Pada ketika itu, sebelum dia masuk Islam, mama dia kata apa? Wahai Mus'ab, kau punya jajan ni tuan-tuan, belanja harian. Ada mama, ibu tinggalkan di satu tempat, kau ambillah berapa yang kau suka untuk jajan ataupun untuk kau punya belanja harian.
Dia punya pakaian tuan-tuan dibeli sutra Yaman. Yang mana sutra ini hanya dipakaikan kepada patung-patung. Karena patung-patung berhala ini dipakaikan dengan pakaian yang mahal-mahal. Tetapi Mus'ab bin Umair boleh pakai pakaian-pakaian yang dipakaikan kepada patung-patung. Begitu juga dengan minyak wangi dia. Saya pakai minyak wangi tuan-tuan, satu botol 10 ringgit. Tetapi minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair sebelum Islam itu boleh dihidu, kalau ikut dalam kitab sirah, sampai 1 batu yang paling mahal. Begitu juga minyak wangi yang dimiliki oleh Abu Darda Al-Ansari. Abu Darda punya minyak wangi juga hebat. Tetapi bila dia telah masuk Islam, ibunya mogok lapar 3 hari. Aku akan mogok wahai Mus'ab, sehingga kau kembali kepada agama asal. Dan aku tidak akan makan wahai Mus'ab, sehingga kau kembali kepada agama asal. Apa dia kata Mus'ab? Kalau ibu ada 10 nyawa, setiap hari mati 1 nyawa, habis 1 nyawa, habis semua nyawa, supaya aku tinggalkan agama yang aku percaya ini, maka tidak mungkin aku akan tinggalkan. Ibu dia bilang, kalau aku ada 10 nyawa pun dia tidak masuk balik ke agama ini. Ibu dia serenda. Ibu dia lapar tuan-tuan. Dalam kitab itu ibu dia makan. Dia tidak tahan. Dia tidak boleh memujuk Mus'ab bin Umair. Bila dia tidak boleh pujuk, habis semua ambil. Uang jajan pun tidak ada sudah. Dia punya baju mahal diambil sudah. Mus'ab memakai pakaian dibuat daripada guni. Sebab antara satunya ialah kain yang dibawa pergi ketika Nabi mengutuskan dia sebagai seorang duta pertama orang Islam pergi ke Madinah, maka dia bawalah itu kain dia. Kain itulah yang dibawa untuk dia ketika dia syahid. Nabi kata, gunakanlah kain yang digunakan itu untuk membalut dia punya tubuh badan. Tapi tidak cukup, tidak habis tuan-tuan. Tarik atas, bawah pula nampak. Tutup bawah, atas pula nampak. Maka Nabi tutup dengan daun. Itulah yang berlaku para sahabat. Jadi ini merupakan pengorbanan. Sanggupkah kita menghina para sahabat yang telah mengorbankan jiwa raga mereka, yang telah mengorbankan harta benda mereka, seperti mana sahabat yang saya sebutkan tadi? Baru sedikit saya sebutkan tuan-tuan. Kalau kita tengok Abu Bakar macam mana dia punya kehebatan. Abu Bakar ni orang kaya. Ketika dia hendak berhijrah, saya sudah ceritakan di peringkat awal dulu bagaimana dia telah kumpulkan hartanya dibawa ke Madinah. Sehinggalah bapa dia Abu Quhafa yang waktu itu buta, dia dengar bahawa anaknya ni akan berhijrah, akan berpindah daripada Mekah ke Madinah. Dia tanya anaknya Asma binti Abu Bakar, yaitu suami isteri kepada Zubair bin Al-Awwam. Dia tanya, wahai anakku, wahai cucuku, aku dengar bapa kau ni akan berhijrah, Pak. Adakah dia meninggalkan kepada kita ni harta? Lalu Asma ketika itu dia mengandungkan Abdullah bin Zubair, anak Abdullah bin Zubair, yaitu nama anaknya Abdullah nanti bin Zubair bin Al-Awwam. Dia mengandungkan Abdullah. Dia kata, wahai atukku atau nenekku, sesungguhnya ayahanda telah meninggalkan harta banyak dengan kita. Apa dia buat? Dia kumpul batu-batu tuan-tuan, dia ambil alas. Dia ambil alas penutup batu. Dia tutup batu itu, dia ambil tangan atuk dia. Wahai atukku, mari tangan atuk. Cuba atuk raba dulu. Inilah harta-harta yang ditinggalkan oleh ayah aku. Oh, kalau begitu banyak lagi harta kita ya cu. Banyak lagi wahai nenek. Sedangkan yang dipegangnya itu bukannya harta, tetapi batu-batu yang telah ditutup dengan kain. Habis semua ditinggalkan. Bila Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar,
Aku mohon kamu semua wahai sahabatku, bawalah. Ini hari ini cerita tidak lama lagi tuan-tuan. Jadi saya ada perasaan itu, semangat itu ada. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dia kumpul para sahabat. Wahai sahabatku, bahwa kita perlukan dana yang banyak untuk membangunkan umat Islam yang mana kita ini ditindas. Kita perlukan banyak harta, kita perlukan banyak uang. Maka wahai sahabatku, marilah bawa harta-harta kamu yang kamu mampu. Semua sahabat bawa. Apa kata Umar? Kali ini, waktu itu Abu Bakar tidak mendengar. Umar bilang, kali ini aku mau kasih kalah ini Abu Bakar. Abu Bakar ini tidak boleh kalah tentang menderma. Utsman pun tidak boleh kalah tentang menderma. Tapi kali ini, kata Umar, aku mau kasih kalah dia. Dia balik ke rumah, wahai istriku, kumpulkan semua harta kita yang ada dan bagi dua. Separuh kita dermakan di jalan Allah, separuh untuk kehidupan kita. Dihantar pada Rasulullah. Para sahabat lain pun menghantar juga pada Rasulullah dengan bilangan-bilangan yang banyak. Lalu bila Abu Bakar terdengar, rupanya Rasulullah memerintahkan kita mendermakan, menginfakkan harta kita di jalan Allah. Pada ketika itu, dia pun balik ke rumah, dia perintahkan semua keluarganya, kumpulkan semua harta kita. Tidak ada yang tinggal. Lalu Rasulullah pun bertanya, Umar, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan separuh. Kau ahsantah, kita panggil. Baik ya wahai Umar, kamu adalah orang yang terbaik. Lalu bila dia tengok Abu Bakar datang, wahai Abu Bakar, kau telah membawa hartamu. Ada lagi yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Banyak ya Rasulullah. Berapa kau tinggalkan wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya yang tinggal. Apa itu tuan-tuan? Habis semua dia dermakan di jalan Allah dan Rasulnya yang tinggal. Kalau kita berani kan tuan-tuan, kita tidak mampu, habis semua ambillah di jalan Allah. Sampai Rasulullah SAW ketika di gua Sur berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, Ibrahim adalah kekasihmu, kekasih Allah Nabi Ibrahim. Kalaulah diizinkan aku ada kekasih, maka Abu Bakarlah kekasihku. Tapi ya Allah, aku pohon kepadamu, jadikanlah Abu Bakar ini sebagai penemanku di dalam syurga nanti. Sebab itulah Abu Bakar tuan-tuan, di mana dia punya pusara, di sebelah kanan Rasulullah SAW. Dia sudah dijanjikan Allah dengan syurga Abu Bakar ini. Sebab Nabi pernah berdoa supaya Abu Bakar ini menjadi temannya, salah seorang sahabatnya berada di syurga. Kenapa? Ketika berada dalam gua Sur, bukan kita tidak tahu, habis semua baju-baju dia, semua ini semuanya untuk menutup lubang-lubang yang bahaya ketika dalam gua Sur. Sehinggalah salah satu kaki Umar itu, Abu Bakar itu sudah disengat oleh binatang buas. Dia menangis. Rasulullah yang terlena pada ketika itu terbangun sebab air mata itu menitis. Lalu ditanyakan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa terjadi pada engkau wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku tidak tahan, salah satu kaki aku ini disengat oleh binatang. Rasulullah dengan mukjizat yang tinggi daripada Allah SWT, dengan meruqyah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dia ludahkan tempat yang kena gigit itu, dengan izin Allah hilang semuanya. Begitulah pengorbanan Abu Bakar di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan sahabat-sahabat lain juga tidak kurang. Bagaimana mereka, kalau tuan-tuan, kalau kita lihat dalam peperangan Uhud, bagaimana sahabat ini bukan sahaja menadakan lembing-lembing ataupun perisai-perisai, menadakan badannya. Jangan saja Rasulullah SAW terkena dengan panahan oleh pihak musuh. Tidak kedahsyat itu tuan-tuan. Kita berselawat pun tidak tahu berapa banyak mana kita berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar selawat, tapi para sahabat bukan sekadar selawat. Para sahabat ini, mereka ini telah memperjuangkan diri mereka, dengan mereka telah menggadaikan diri mereka, badan-badan mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan-kesan perjuangan inilah yang ada pada kita pada hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita kami semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengejutkan kami dari lena yang dibelai oleh dunia. Semoga Allah mengembalikan siuman kami dari mabuk hawa nafsu. Semoga Allah melimpahkan kurnia-Nya. Begitulah tuan-tuan bagaimana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyudahkan kerja hajinya dengan meminum air Zam-Zam. Setelah mengajar kepada orang ramai cara mengerjakan haji, pulanglah baginda ke Madinah untuk menyambung dan meneruskan usaha jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam habislah kerja hajinya, maka Nabi pun baliklah dia ke Madinah. Ini merupakan haji yang terakhir, dan selepas ini Rasulullah tidak akan pergi lagi ke Mekah kerana Rasulullah akan wafat di Madinah. Sebab ini adalah merupakan penyataan daripada malaikat Jibril alaihissalam, tuan-tuan. Tidak lama lagi bila kita ma'al hijrah Nabi ke Madinah, ada 4 persinggahan kalau kita masih ingat. Persinggahan pertamanya itulah di Taibah. Ketika itu Nabi dibawa ke Taibah dan dalam menaiki burak, kemudian malaikat Jibril kata, "Wahai Muhammad, singgah kau di sini, solat kau 2 rakaat." Ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, kau tahukah tempat ini?" "Aku tidak tahu wahai Jibril. Inilah bumi Taibah yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, yang penuh dengan buah-buahan, buah-buah kurma, dan kau akan hijrah ke sini wahai Muhammad, dan kau akan mati di sini." Tahu sudah Nabi. Malaikat Jibril sudah beritahu Nabi tentang perkara ini. Jadi inilah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, inilah yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah selepas ini kita akan sedih sedikit pada minggu hadapan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan balik ke Madinah, dan insya-Allah akan banyak peristiwa di bagaimana Rasulullah SAW akan menghadapi gering ataupun sakit sehinggalah membawa kepada wafatnya baginda Rasulullah SAW. Dan saya tidak berapa pandai bercerita, tetapi kalau diceritakan oleh orang-orang yang hebat bagaimana Rasulullah menghadapi sakaratul maut ini amat menyayat perasaan kita. Kerana dalam menghadapi sakaratul maut, Rasulullah sebut kita, bagaimanalah nasib umat aku kalau kita mau mati, tuan-tuan. Bini pun kita tidak ingat sudah. Siapa pun, harta pun kita tidak ingat kalau kita mau mati. Saya hari ini kehilangan seorang guru saya, guru yang saya sayang. Baru meninggal tadi jam 10 pagi di Hospital Tenem. Yang ada guru data sekolah saya yang saya amat sayang, dia bujang lagi 30-an. Jadi saya kehilangan, insya-Allah besok pagi lepas subuh saya akan pergi menziarahi. Sudah dikebumikan hari ini. Jadi itulah Asrul Izham bin Narusa. Baru saja dikebumikan, saya tidak sempat tadi, tuan-tuan. Insya-Allah pagi besok kami akan pergi ziarah. Jadi kita tidak tahu seorang yang bagus, yang saya anggap macam anak saya, tapi tiba-tiba Allah Taala panggil dalam keadaan bukan sakit Covid, tuan-tuan. Inilah dia. Jadi hanya setakat itulah, mudah-mudahan minggu hadapan kita akan dapat sama-sama lagi meneruskan perbincangan sehinggalah Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku liqul hadza sablazi ma'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdadina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa akhiratana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.